Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saya Ustaz Haji Muzaihar Kamal bin Mustafa Kamal, Pengetua Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman Tuk Jiring. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam satu program anjuran daripada bahagian pendidikan Jabat Pendidikan Daerah Kuala Nerus. Dan saya, Ustaz, diberi tajuk bincang berkaitan dengan puasa dari sudut perspektif Islam. Jadi Alhamdulillah, kita dah masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan masuknya Ramadan kita pada tahun ini menjadikan kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita tahu, hampir saban tahun kita berpuasa. Puasa ni merupakan secara tahunan di bulan Ramadan, sebulan. Semua kita tahu. Tapi dari sudut Islam, Allah Taala sebut bincang tentang hal puasa ini. Dalam agama lain juga ada puasa, tak dinafikan. Bahkan yang kata dalam agama, dalam kesihatan pun, dalam kesihatan, dalam urusan perubatan pun ada juga istilah puasa. Kalau orang nak buat pembedahan, disuruh puasa dulu. Orang nak cek kecil manis, disuruh puasa, supaya dapat semakan jumlah yang bacaan gula yang tepat. Tapi dalam Islam, apa itu yang dikatakan puasa dari segi syarak? Dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum pada kamu. Kita berpuasa, umat Nabi Muhammad berpuasa, umat sebelum Nabi Muhammad pun berpuasa. Sama berpuasa. Dah umat sebelum Nabi Muhammad ni agama apa? Agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Agama Nabi Ibrahim itu Islam. Agama Nabi Adam itu Islam. Agama Nabi Nuh itu Islam. Syariat, agama terdahulu pun ada syariat puasa. Cuba bila kita sebut puasa, kalau dari sudut agama lain mungkin dia juga puasa. Tetapi menggunakan mungkin kaedah yang berbeza-beza. Dari sudut Islam ni, apa tujuan kita berpuasa? Secara asasnya puasa kita tahu menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa antara perkara yang membatalkan puasa? Ada banyak. Antaranya menahan diri daripada makan dan minum. Makan dan minum boleh membatalkan puasa pada siang hari. Dan kita orang Islam, kita berpuasa bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar waktu subuh sampailah sehingga terbenamnya matahari. Itu puasa dari segi istilah syarak. Kalau kita puasa daripada malam maghrib sampai subuh, siang kita makan, malam kita puasa, ini orang tak panggil puasa. Dia start pada maghrib dia tak makan, sampai subuh, lepas main subuh dia pun makan roti telur mata, roti telur 2 biji. Itu orang tak panggil puasa. Segi syarak. Segi syarak, puasa itu ialah kita bernahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, termasuklah tak makan, tak minum, bermula daripada terbit fajar, yakni waktu subuh, sehinggalah terbenam matahari, yakni waktu maghrib. Baik. Apa sebab Islam mensyariatkan pada kita puasa? Ini satu perkara yang dibincangkan apabila kita bincang puasa dari sudut perspektif Islam. Tujuan puasa kita nak menguruskan badan ke? Ada orang puasa dia nak suruh kawal berat badan dia. Maksudnya lah waktu yang terbaik untuk dia menurunkan berat badan. Tapi tiba-tiba akhirnya puasa sebulan, rupa-rupanya bukan kurang berat badan, bertambah berat badan. Sebab apa? Sebab dia cover waktu berbuka makan lebih daripada biasa, kemudian bermulanya 1 Syawal dia makan berlebih-lebihan. Akhirnya hajat untuk menguruskan badan tak dapat, yang dapat ialah menambah berat badan. Maka Islam, kita disyariatkan berpuasa bukan tujuan untuk menguruskan badan. Begitu juga Islam menyuruh kita berpuasa bukan semata-mata kerana kita nak tak nak makan.
ta'abbudi ataupun semata-mata perintah Tuhan. Tidak. Maka dalam Islam ada bincang tentang kenapa kita berpuasa. Apa tujuan syarak mensyariatkan pada kita berpuasa. Para ulama menyebut ada dua tujuan besar kita disuruh perintah berpuasa. Yang pertama dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, ayat tentang diperintahkan kewajipan berpuasa kepada kita, Allah sebut di hujungnya, Allah sebut la'allakum tattaqun. Sebab masa kita singkat, Ustaz tak panjangkan. Jadi di hujung ayat itu Allah sebut la'allakum tattaqun. Maka itu matlamat kita berpuasa. Mudah-mudahan kita akan mendapat hasil takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa itu melahirkan ketakwaan. Sifat takwa, iaitu kena tengok dalam tajuk yang lain lah untuk kita bincang apa itu takwa, macam mana kita nak capai takwa. Tapi nak beritahunya tujuan puasa yang pertama ialah antaranya Allah sebut dalam ayat ini, matlamat dia kita nak raih takwa. Nak raih takwa. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut as-saumu nisfus sabr. Puasa itu sebahagian daripada ataupun separuh daripada kesabaran. Puasa itu Nabi sebut separuh daripada kesabaran. Jadi hasil puasa itu ialah mendidik kita menjadi orang yang bersabar. Oh memang bersabar. Start daripada subuh, bangun awal. Sebelum subuh bangun dah. Sebab apa? Sebab nak bersahur. Sebab kalau tak bersahur nanti letih kita. Tak larat kita di siang hari. Maka kita bersahur. Maka bersabar kita untuk bangun pagi untuk mendapatkan sahur. Makan. Bersahur. Waktu pagi sebelum subuh. Kemudian start pada siang hari ini, kita menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Bahkan bukan sekadar perkara yang membatalkan puasa kita tahan. Bahkan kita menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Sebab tu orang Islam ni, bila dia berpuasa ni, dia hebat. Dia hebat. Sebab apa? Dia akan jadi umpama malaikat. Orang yang sangat baik. Sebab apa? Bukan sekadar dia tahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dia. Bahkan dia menahan diri daripada membatalkan pahala puasa dia. Jadi, kita dia berpuasa juga kerana kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hasil daripada puasa ini Nabi sebut as-saumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada kesabaran. Maka bila kita berpuasa, dia melatih diri kita bersabar. Sampai tengah hari, lapar ni, perut bunyi keruk. Sabar. Sabar. Sampai pukul 4 petang, asar, kan? Lapar ni, sabar. Sikit lagi. Ada 2 jam lagi. Sampai pukul 6 petang, sabar. Tak makan lagi. Dia mengajar kita, melatih kita sabar. Sebab tu Nabi sebut, Nabi SAW menyebut as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh kesabaran. Baik, kenapa kita nak sabar? Kenapa Islam melatih diri kita menjadi orang yang sabar? Dalam Al-Quran Allah menyebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kelebihan orang bersabar. Sebab tu orang yang berpuasa, dengan puasa yang sebenar-benarnya, dia ni orang yang hebat, orang yang luar biasa. Allah sebut, innama yuwaffas sabirun, hanya sahaja orang-orang yang bersabar. Hanya orang-orang yang bersabar sahaja. Ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan kurniakan pada mereka pahala yang tidak terhitung. Subhanallah. Orang yang berpuasa, mereka akan dapat anugerah pahala yang tak terhingga. Dalam Islam, kebanyakan amal-amal ibadat Allah sebut perhitungan jumlah pahala yang dia dapat. Contoh kita biasa dengar. Nabi sebut siapa yang baca Quran, 1 huruf, Allah Ta'ala akan gandakan dengan 10 pahala. Di kulli harfin, setiap 1 huruf yang kita baca, bi'ashar, dengan 10 kali ganda yang Allah Ta'ala beri pada dia pahala. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan gandakan dengan 10 kali ganda. Ada amalan yang kita buat, Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Orang yang melakukan ibadat-ibadat itu, Allah Ta'ala sebut berapa qadar dia. Tetapi bagi orang yang berpuasa, berdasarkan ayat ini, Allah menyebut orang yang sabar, balasan bagi mereka ialah bighairi hisab. Tak terhitung jumlahnya.
Ni tujuan dia. Kenapa kita berpuasa? Berpuasa mengajar kita menjadi orang yang bersabar. Orang yang bersabar, Allah Ta'ala akan kurniakan pahala yang tanpa had, yang berlipat kali ganda. Kenapa kita perlu berhajat kepada kenapa orang yang puasa tadi, dia bersabar, orang yang puasa dia akan bersabar akan lipat kali ganda. Kenapa begitu sekali gandaan pahala bagi orang yang berpuasa? Dalam satu hadis, hadis Nabi, Nabi menyebut, kenapa orang puasa begitu hebat keadaan dia. Antaranya Nabi sebut kehebatan orang berpuasa ni, sehingga Nabi kata wallazi nafsi biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Allah buat bandingan. Nabi buat bandingan bagaimana kehebatan orang yang berpuasa ni. Hatta orang berpuasa ni, bau mulut dia, perubahan bau mulutnya, ghalibnya bila orang berpuasa, sebab kita tak makan, tak minum, menyebabkan kalau bau daripada perut kita, sehingga mulut kita berubah bau. Maka kata Nabi SAW, di sisi Allah, bau berubah mulut orang berpuasa, atyabu indallah, adalah lebih harum, pada sisi Allah daripada harumnya bau kasturi. Subhanallah, ni nak sebut kelebihan. Kenapa orang puasa tadi kita sebut, antaranya orang berpuasa itu dia akan bersabar, orang bersabar dia akan dapat ganjaran yang tak terhitung, sehingga kan dibandingkan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Dan kenapa jadi macam itu? Kenapa begitu tinggi kelebihan orang yang berpuasa di sisi Islam? Kerana kata Nabi SAW, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Ini ada kursi. Kata Allah, hanya senya orang yang berpuasa ini, mereka meninggalkan syahwat mereka. Orang yang berpuasa diharamkan bagi mereka bersama dengan isteri mereka di siang hari. Tak boleh. Kawal syahwat dia. Tak boleh. Jaga syahwat mata. Jaga syahwat hawa nafsu dia. Wa ta'amuhu. Dia juga menegah syahwat keinginan makan dia. Wa syarabuhu. Dia juga menegah keinginan minum dia. Allah kata apa? Sebab apa dia tak makan, tak minum, tegah syahwat ni? Li'ajli. Semata-mata kerana aku, Allah kata. Jadi sebab tu orang berpuasa ni memang sebenarnya kita buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puasa ni kalau orang nak tipu boleh je. Kalau dia nak tipu. Tapi tetap dia berpuasa. Maka bila dia puasa, dia tinggalkan segala perkara keinginan tadi. Allah kata apa? Kerana aku. Maka kata Nabi SAW, kerana di kursi ini Allah kata, fasaumuli. Maka puasa itu Allah kata betul-betul orang yang berpuasa, betul-betul dia buat kerana aku. Wa anal ladzi ajzi bih. Dan akulah yang akan kurniakan ganjaran pahala ikut yang aku nak kepada orang yang berpuasa. Maka sebab tu orang yang berpuasa dalam Islam ni, dia bukan semata-mata kerana kita nakkan kehendak dunia kita tadi, sebab seronok puasa ni, sebab kita boleh turun berat badan, boleh berniaga, bukan. Tapi kerana kita berpuasa ni, orang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebut bagaimana kelebihan orang berpuasa dari sudut Islam. Kenapa kita kena berpuasa? Kata Nabi SAW, Lisa'imi farhatan. Bagi orang berpuasa, dia akan mendapat dua kebahagiaan. Bahagia. Semua orang nak bahagia. Dan Nabi SAW menyebut, Allah janjikan untuk orang yang berpuasa, dia akan dapat kebahagiaan. Semua orang nak bahagia. Kalau kita seorang pelajar, kalau pelajar, dia belajar sungguh-sungguh sebab apa? Sebab nak bahagia. Sebab kalau dapat result bagus, dia akan seronok. Kalau seorang guru, dia akan mengajar sungguh-sungguh, dia akan ikhtiar buat menaikkan prestasi sekolah. Sebab apa? Sebab bila naik, meningkat, berjaya. Bila berjaya, dia akan bahagia. Semua orang nak bahagia. Tapi Nabi SAW menyebut, Allah mengiktiraf, lisa'im, bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapat dua kebahagiaan. Jadi, dari segi sudut Islam, puasa sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita. Puasa ni bukan kerana nak suruh kita jadi rasa payah, rasa susah. Rasa tak selesa. Tak, rupa-rupanya puasa ni untuk kita mendapat kebahagiaan. Apa dia? Farhatun inda iftarih. Yang pertama, kata Nabi SAW, dia akan mendapat kebahagiaan ketika mana dia berbuka puasa.
iftar. Oh, tak ada dah waktu paling seronok puasa lah. Kan? Tak ada dah yang paling bahagia waktu nak buka puasa. Menanti-nanti dekat meja hidangan, menunggu masuknya waktu maghrib, masa tu kita nak makan. Tak ada dah paling selera. Selera ialah orang yang berpuasa masa kita makan. Nanti-nanti. Nabi sebut SAW, farhatun inda iftarih. Seronoknya, bahagianya ketika dia mendapat makan untuk berbuka puasa. Maka begitulah juga kan, pengajaran bagi kita, mana-mana orang yang dia lapar, kelaparan, orang yang susah, dia akan bahagia apabila dia dapat menyelesaikan menghilangkan lapar dia tadi. Bahagia, seronok. Sebab tu sedekah, setengah ulama menyebut sedekah yang paling afdal ialah sedekah memberi makan kepada orang. Nanti kita tengok. InsyaAllah mungkin ada sisi akan datang. Ada yang di kalangan pengkuliah nanti, penceramah nanti, dia akan sebut tentang kelebihan. Kelebihan orang beri makan kepada orang yang nak berbuka puasa. Yang kedua, kata Nabi SAW, kebahagiaan, kegembiraan, wa farahatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagia dan gembira ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan bertemu dengan Allah. Paling dekat, tempoh paling dekat ialah ketika nanti kita pergi ke alam kubur. Itu waktu paling dekat. Lepas tu orang mati, kita sebut kembali ke rahmatullah, kembali ke rahmat Allah. Semua orang akan kembali ke rahmat Allah. Orang beriman, orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, dia akan dapat kebahagiaan, dia akan dapat rasa gembira, kebahagiaan ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut perspektif Islam, kenapa kita berpuasa? Berpuasa kerana nak dapat ketakwaan. Kenapa kita berpuasa? Berpuasa melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar, dia akan mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda insya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga, kenapa kita berpuasa? Kerana kita berpuasa itu Allah Taala beri kebahagiaan kepada kita. Orang yang berpuasa, dia akan mendapat kegembiraan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut dalam surah As-Sajdah, dalam surah As-Sajdah dalam Quran, ayat yang biasa kita baca pada pagi Jumaat. Allah sebut apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiada seorang pun yang mengetahui apa-apa yang telah disembunyikan daripada mereka itu daripada qurrati a'yun. Kata ulama, ayat ini Allah sebut dia ada satu perkara yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang disembunyikan daripada orang lain. Yang hanya Allah tahu. Satu-satunya ibadat yang tersembunyi daripada orang, yang hanya Allah yang tahu. Apa dia? Ibadat puasa. Jadi ada satu ibadat, Allah sebut dalam surah Sajdah ni, ibadat yang sifatnya qurrata a'yun. Dia satu ibadat yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Amalan ini. Kita tak boleh nak tunjuk ke orang, tak boleh. Tersembunyi. Hanya kita dengan Allah. Kita dengan Allah betul-betul. Lalu Allah sebut, puasa ini juga menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni apa? Biasa kita dengar kan, bacaan orang berdoa, orang menyebut, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, isteri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Maka yang keempat ini, kata Nabi SAW, kata ulama, puasa ni sebagai penyejuk hati kita. Kalau hati kita tak tenang, hati kita sentiasa gelisah, hati kita sentiasa gundah gulana, kita ni rasa kita banyak masalah, serabut, puasa. Sebab puasa dia akan jadi qurrata a'yun. Puasa akan jadi penyejuk mata hati bagi kita. Dan ulama juga membuat kesimpulan antara sebab dari sudut Islam, kenapa kita berpuasa, ada dua sebab utama dalam kehidupan kita kat dunia ni. Yang pertama, kata ulama, kita puasa ini ialah untuk kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa kita. Dalam arti kata lain, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk kontrol, kawal hawa nafsu kita. Hawa nafsu manusia ni, kalau tidak dikawal, kalau tidak dididik, dia akan jadi lost control. Dia akan jadi luar kawalan. Apabila jadi luar kawalan, yang asalnya dia manusia, dia akan jadi nafsu, dia akan jadi binatang. Hawa nafsu ni,
Kalau luar kawalan, dia akan jadi seumpama binatang. Dalam Quran pun sebut, kita jumpa manusia yang dia mengikut hawa nafsu. Ulaika kal an'am bal hum adal, kata Nabi, kata Allah. Orang yang tak beriman, yang tak hawa nafsu ni, mereka akan jadi seumpama binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab tu nafsu dalam diri kita ni, nafsu dalam diri kita ni, dalam diri manusia ni ada dua benda. Ada sifat malaikat, ada sifat haiwan. Antara sifat haiwan ni apa dia? Sifat haiwan ni dia nak makan, dia nak minum, dia nak ada syahwat dia nak berseronok, itu manusia, itu sifat binatang, haiwan yang perlu dikawal, perlu dikawal. Bayangkan kalau kita tak boleh kawal diri kita, nafsu kita, makan kita umpamanya, kita akan jumpa, tengok kalau kesihatan dia kata tak boleh kawal makanan, dia panggil apa? Akan berlaku obesity. Itu kesihatan. Maka dari sudut diri manusia, apabila nafsu tak boleh kawal, dia akan menyebabkan kita akan dikuasai oleh sifat kebinatangan yang banyak, yang besar. Maka sebab tu puasa ini, kata ulama, puasa ini juga tujuannya untuk menahan diri kita, mengawal nafsu kita. Maka bila kita mengawal nafsu, kita daripada melakukan perkara yang melampaui daripada sifat seorang manusia, ketika itu kita akan jadi orang yang hebat, orang yang baik, orang yang soleh. Yang kedua, kata ulama, puasa ini juga merupakan cara yang terbaik untuk kita melawan satu musuh kita yang kita tak nampak, iaitu syaitan. Maka orang yang berpuasa itu akan lahir kesabaran. Kesabaran yang lahir itu akan menjadikan orang itu kuat dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dia akan menjadi orang yang mampu melawan syaitan. Kita COVID-19, kuman yang tak dapat lihat dengan mata pun tak mampu kita nak lawan, tak boleh nak kekang dia, maka syaitan lagi lah. Maka jalan yang terbaik untuk kita melawan syaitan ialah dengan berpuasa. Lepas tu dalam sebagai penutupnya, Allah sebut dalam Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, kamu tolong Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Maka untuk kita nak lawan syaitan, kita berhajat pada pertolongan Allah. Jika kita saja kita tak mampu nak melawan syaitan, maka Allah yang boleh menolong kita, membantu kita untuk melawan syaitan. In tansurullah, kamu tolong agama Allah, yakni kamu tunduk dan patuh pada perintah Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Allah akan tolong kita bagi kita melawan syaitan yang sentiasa berusaha menipu daya untuk nak menjadikan kita menjadi pengikut syaitan yang akhirnya akan masuk neraka bersama dengan dia. Itulah secara ringkas puasa dari sudut perspektif Islam. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan puasa-puasa yang sebenar-benarnya, bukan sekadar semata-mata puasa kerana kita nak mendapat manfaat kelebihan di dunia, umpamanya nak sihat, nak kukuhkan badan dan sebagainya. Bahkan sebenarnya puasa tadi itu dari sudut Islam ada tujuan dia, ada matlamat dia. Ustaz ulang balik. Yang pertama, matlamatnya nak lahirkan takwa. Orang berpuasa dia akan dapat ketakwaan. Yang kedua, orang yang berpuasa dia akan dapat kesabaran. Dia melatih diri dia sebagai seorang yang bersabar. Yang ketiga, orang yang berpuasa, Allah Ta'ala akan berikan pada dia kegembiraan, kebahagiaan. Orang nak bahagia, dia kena puasa. Dan yang keempat, orang yang berpuasa, Allah Ta'ala akan jadikan, kurniakan pada dia qurrata a'yun, penyejuk mata hati, penenang bagi diri dia. Maka orang yang sentiasa berpuasa, dia akan tenang sifatnya. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa ini, dia ada satu perisai yang hebat yang boleh membantu dia untuk melawan syaitan. Kerana dia ada dua perkara yang dia buat. Yang pertama, dia melatih diri untuk mengawal nafsu dia. Yang kedua, dia akan mendapat jalan bantuan Allah untuk melawan syaitan. Kerana syaitan ini, dia punya senjata dia ialah nafsu syahwat. Maka apabila puasa itu mengekang nafsu, maka automatiknya syaitan ketika itu akan terikat, tak mampu untuk menggoda kita, tak mampu untuk menghasut kita menjadi orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu. Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini, pada tahun ini, melahirkan kita sebagai seorang yang bertakwa, orang yang bersabar, orang yang bahagia, orang yang mendapat qurrata a'yun, penyejuk mata hati, penenang matahari, dan orang yang mampu menjadikan dirinya melawan syaitan yang sentiasa berusaha untuk
menggoda manusia agar terjebak di dalam bersama dengan syaitan menjadi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.